Selamat datang ke saluran Wajah Dunia, tempat di mana kita meneroka pelbagai realiti dan sisi berbeza dari seluruh pelosok bumi. Hari ini, kita akan menyelami sebuah negara yang penuh dengan warna-warni kerohanian, namun pada masa yang sama syarat dengan kekacauan yang akan menguji setiap deria Anda. Mari kita mulakan perjalanan yang mendebarkan ini ke India. India sering dibayangkan sebagai sebuah negara yang penuh dengan yoga kuil suci dan festival yang berwarna-warni. Namun saat Anda menjejakkan kaki di tanah tersebut, image mistik itu hilang dan realiti yang jauh lebih misteri serta jauh lebih kelam kabut terbentang di depan mata. Music. Di India, bernafas tidak semestinya bermaksud menyedut oksigen. Kadangkala Anda perlu bernafas dalam asap habuk dan pencemaran yang tebal. Muzik seolah-olah seluruh bandar telah menjadi unggun api yang gergasi. Trafik juga menjadi satu pengalaman yang tidak akan dapat dilupakan. Seolah-olah seluruh negara sedang bersaing untuk melihat siapa yang boleh membuat bunyi paling bising, bunyi hon yang tidak terkira banyaknya, muzik, bergema serentak, dan kambing-kambing melintasi jalan dengan lebih megah daripada anggota polis. Betul. Mereka adalah makhluk yang tidak boleh disentuh. Di jalanan yang penuh kekacauan ini, raja sebenar bukanlah orang yang memandu kereta, tetapi makhluk berkaki empat yang berjalan dengan tenang dan mengunyah makanan seolah-olah tiada apa yang berlaku. Namun di sebalik bunyi bising dan haba panas, tersembunyi realiti yang lebih tidak menyelesaikan, yaitu kebersihan. Di banyak kawasan, mencuci tangan selepas menggunakan tandas bukanlah satu kebiasaan yang umum. Orang ramai hanya merapikan pakaian mereka dan berjalan keluar seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Dan dengan tangan itulah juga, mereka membuat makanan jalanan yang mengeluarkan aroma yang menggoda. Namun makanan itu boleh menghantar Anda terus ke tandas. Sebagai makluman, banyak tandas yang tidak mempunyai kertas tandas atau air bersih. India juga merupakan negara dengan kontras yang melampau. Anda mungkin melihat seorang lelaki turun dari kereta mewah dengan pemandu dan hanya beberapa meter di sebelahnya, seorang kanak-kanak berkaki ayam sedang mengemis duit shilling. Pada satu ketika Anda berada di antara bangunan-bangunan moden, namun apabila membelok di satu sudut, Anda akan memasuki jalanan dengan timbunan sampah kabel elektrik yang berselirat serta campuran bau rempah ratus dan bau kumbahan. Dalam semua keadaan itu kehidupan tidak pernah berhenti. Antara lautan manusia yang tidak berehat peniaga, yang tidak akan berundur walaupun ditolak, dan pandangan mata orang ramai yang tertumpu pada setiap langkah Anda. India menjadi satu ujian kesabaran yang hidup. India adalah satu cabaran yang diberikan kepada sesiapa sahaja yang ingin mengenalinya dari dekat. Ia adalah satu pengalaman yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata yang indah, sesuatu yang hanya boleh difahami jika Anda mencedoknya sendiri. Terletak di Asia Selatan. Bahagian utara India bersempadan dengan China, Nepal, dan Korea Utara, seperti dicatat Pakistan di sebelah barat Bangladesh dan Myanmar di timur. Manakala di selatannya berhadapan dengan Lautan Hindi. Ia adalah sebuah negara gergasi dengan keluasan daratan lebih daripada 3,2 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ketujuh terbesar di dunia. Pada tahun 2026 ini, India mempunyai populasi yang melebihi 1,43 bilion orang, melepasi China untuk menjadi negara paling ramai penduduk di muka bumi. Ini bermakna 1 daripada setiap 6 orang yang hidup tinggal di sini. Di India, ada kalanya bernafas pun bukanlah satu perkara yang semula jadi. Kadangkala rasanya seperti Anda sedang menghisap rokok secara percuma. Bandar-bandar seperti New Delhi, Mumbai, dan Kolkata dilitupi oleh kabus asbut tebal yang tidak mudah hilang walaupun ditiup angin. Kepekatan bahan pencemar terlalu teruk. Ada yang menilai bahawa pada hari-hari tertentu, kualiti udaranya menyamai seperti menghisap beberapa kotak rokok selama 24 jam. Paru-paru tidak dapat membezakan antara kerohanian atau karbon dioksida. Tambahan pula, kualiti udara di Delhi sering mencapai tahap yang sangat kritikal, sehinggakan Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengklasifikasikannya sebagai ancaman langsung kepada nyawa. Ironinya,
Ribuan pelancong datang berkunjung ke pusat retret kerohanian untuk mencari kedamaian dan udara yang bersih. Tetapi akhirnya, apa yang mereka sedut adalah asap habuk, gas egzost, dan abu yang berterbangan dari tempat pembakaran sampah. Dan masalahnya bukan sahaja pada pernafasan, bau juga sentiasa mengiringinya. Bayangkan satu bau yang terhasil daripada campuran bau, rempah ratus, bau makanan jalanan yang sedang digoreng, bau longkang yang terbuka, serta bau lembu yang berjalan tenang di sebelah Anda, semuanya bercampur menjadi satu. Inilah aroma rasmi yang dikeluarkan oleh kebanyakan bandar di India. Ia adalah minyak wangi kekacauan. Dan jika bernafas sahaja sudah terasa seperti sukan ekstrim, langkah seterusnya adalah pengangkutan. Di sini udara tercemar tidak datang berseorangan. Ia datang bersama konsert yang paling bising di bumi, yaitu lalu lintas. Jumlah kereta, motosikal, beca, rikshaw, bas buruk, basikal, pejalan kaki dan haiwan yang terlalu banyak, semuanya bergerak bersama di jalan yang sama, menari seperti satu persembahan tarian kumpulan yang spontan. Ia amat melucukan kerana jika dilihat dari luar, ia kelihatan seperti hancur sepenuhnya, namun bagi orang India, ia hanyalah seperti hari Selasa yang biasa. Di sini, hon bukanlah sekadar alat kenderaan biasa, tetapi satu bahasa. Mereka membunyikannya apabila ingin marah ke hadapan, apabila ingin berhenti, apabila menukar arah atau sekadar tanpa apa-apa sebab. Ia seolah-olah sebuah bilik sembang grup chat gergasi. Tetapi bukannya dengan perkataan sebaliknya, bunyi pon-pon yang tiada kesudahan memenuhi udara sepanjang hari. Pada penghujung hari, telinga Anda akan berdesing. Di tengah-tengah kekacauan itu, jika ditanya tentang peraturan lalu lintas, ia lebih tepat dianggap sebagai konsep teori berbanding amalan. Lampu isyarat berkelip-kelip seperti hiasan Krismas, tetapi tidak ramai yang mempedulikannya. Garisan lorong juga tidak membawa makna yang besar. Apa yang benar-benar penting adalah mencari ruang kosong dan mencelah masuk, walaupun itu bermakna Anda sedang memandu melawan arus. Namun, makhluk suci seperti lembu adalah satu pengecualian. Walaupun ia berjalan dengan santai di tengah jalan raya yang sibuk, semua kenderaan akan berhenti serta-merta dan menunggunya dengan penuh hormat. Jika kereta saling berlanggar, ia bukanlah satu masalah besar, tetapi menyentuh seekor lembu adalah dosa yang jauh lebih besar daripada memandu tanpa brek. Oleh sebab itu, perjalanan sejauh beberapa kilometer sahaja boleh memakan masa berjam-jam lamanya. Ditambah dengan gas egzost yang menyesakkan dada, simfoni bunyi hon yang seakan membelah jalan, serta ketakutan tidak tahu bila ada orang yang akan merempuh Anda. Lalu lintas di India bukanlah sekadar pergerakan, tetapi satu pengalaman yang menguji seluruh panca indera. Bagi pelancong, ia adalah sejenis upacara peralihan. Namun perkara yang paling ironis ialah di sebalik kekacauan ini, kemalangan tidaklah berlaku sekerap yang disangka. Mungkin kerana semua orang memandu dengan rasa tegang bahawa mereka mungkin akan berlanggar pada bila-bila masa, maka ketakutan itu sendiri menjadi sumber tumpuan mereka. Seolah-olah kekacauan itu berfungsi sebagai peraturannya yang tersendiri. Ini kerana semua orang telah belajar bagaimana untuk hidup di dalamnya. Selepas mengharungi bunyi hon dan enjin tanpa henti di India serta berjaya sampai ke rumah atau hotel, Anda mungkin menjangkakan kedamaian akhirnya akan menjelma. Namun bukan di sini. Di India, keheningan juga sering terganggu. Sesungguhnya begitu. Di sini elektrik dan air berfungsi ibarat tiket loteri. Tiada siapa tahu bila ia akan terputus. Bekalan elektrik terputus adalah sangat biasa sehingga ia menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian. Pada tengah malam, dalam kepanasan menghampiri 40 darjah ketika Anda hanya bergantung pada angin kipas, tiba-tiba semuanya berhenti. Malah pendingin hawa, keajaiban moden yang rapuh dan menjadi satu-satunya harapan Anda turut terpadam. Selepas itu, Anda terbaring melekat di atas katil tanpa boleh bergerak sambil terfikir sama ada Anda akan terus hidup sehingga keesokan paginya. Sama ada Anda ingin bekerja mengecas telefon bimbit atau hanya mahu menghidupkan sebiji lampu, Anda harus mengharapkan nasib menyebelahi Anda.
tiada siapa tahu sama ada elektrik akan kembali dalam masa 10 minit atau 10 jam. Apa yang lebih menarik ialah walaupun bekalan elektrik terputus, kebanyakan penduduk tempatan tidak begitu marah. Kata-kata tiada elektrik hampir menjadi ungkapan harian yang biasa seumpama mengucapkan selamat pagi. Namun jika ketiadaan elektrik mendatangkan rasa jengkel, ketiadaan air pula adalah situasi yang benar-benar mendatangkan keputusasaan. Di banyak bandar apabila Anda membuka paip, ia menjadi sejenis perjudian untuk mengetahui sama ada air yang akan keluar atau udara, ataupun hanya bunyi paip kosong yang kedengaran. Walaupun air keluar, Anda tidak boleh mempercayainya. Air paip hampir tidak selamat untuk diminum. Anda perlu membawa air botol kemana-mana mendidihkannya, menapisnya, atau berdoa agar Anda tidak terpaksa berulang-alik ke tandas selama seminggu. Sekarang cuba bayangkan, situasi di mana tiada elektrik dan tiada air. Anda tidak boleh mandi, tidak dapat menyejukkan badan, malah tidak dapat mengecas telefon bimbit untuk mengeluh di internet. Anda hanya boleh merenung siling dalam kegelapan sambil mendengar bunyi dari sebuah bandar yang tidak pernah tidur lalu terfikir, rupa-rupanya inilah India. Baru sekarang saya mula memahaminya sedikit demi sedikit. Akhirnya kekurangan elektrik dan air adalah mesej yang ingin disampaikan oleh India kepada para pelancong. Di sini tiada apapun yang terjamin. Di sini ketertiban dan keselesaan adalah satu kemewahan. Dan kesabaran bukanlah sekadar satu kebaikan, tetapi satu cara kelangsungan hidup. Jika kita sudah bercakap tentang udara yang berat dengan asap dan masalah air yang tidak dapat dijangka, kini tiba masanya untuk bercakap tentang makanan. Makanan India memang legenda. Ia penuh dengan rasa warna-warni dan meletup dengan kehebatan rempah ratusnya. Namun bagi perut pelancong ia juga boleh menjadi sejenis permainan Russian roulette. Makanan jalanan adalah satu pengalaman yang tidak dapat dipisahkan daripada perjalanan di India. Daripada samosa yang berdesir saat digoreng kari, yang penuh dengan aroma, hinggalah pencuci mulut yang kebiasaannya hanya dilihat di festival, semuanya adalah godaan. Semuanya kelihatan sangat lazat. Tetapi ada satu hakikat yang harus diingat. Kebanyakan tukang masak tidak mencuci tangan mereka selepas menggunakan tandas. Ya, tangan yang sama sebentar tadi digunakan untuk membuat pakora Anda. Hasilnya pelancong akan berlari pecut ke tandas. Sebaik sahaja mereka mengambil gigitan pertama. Mereka menjadi mangsa penyakit cirit-birit pelancong yang terkenal atau lebih dikenali sebagai Delhi Belly. Dan adakah tandas dapat membantu? Entahlah. Kebanyakannya tidak mempunyai kertas tandas kekurangan air bersih dan jika Anda bernasib baik, mungkin hanya ada sebatang hos buruk yang diletakkan di sudut. Aktiviti makan di India memang sangat menyeronokkan. Namun bergantung kepada nasib pada hari tersebut, ia juga boleh menjadi satu perjudian dengan sistem pencernaan Anda. Jika Anda berjaya terselamat daripada makanan dan air, satu lagi peperangan akan bermula, yaitu perang dokumen kertas yang tiada kesudahannya. Di India, perkara yang sangat mudah sekalipun seperti mendapatkan satu permit memperbaharui dokumen atau membuat pendaftaran asas berubah menjadi maraton kop kerajaan. Pegawai yang duduk di setiap kaunter bertindak seolah-olah mereka sedang memberikan budi bicara pribadi dan urusan yang mungkin hanya mengambil masa 10 menit di negara lain boleh berlarutan sehingga berjam-jam malah berhari-hari lamanya di sini. Penjelasannya juga tidak jelas. Mereka mungkin berkata, Anda memerlukan satu lagi tanda tangan menyuruh Anda datang kembali esok. Atau secara tiba-tiba menyatakan bahawa dokumen itu tidak sah dan meminta Anda membawa kertas lain yang nampak sama cuma berbeza dari segi kop sahaja. Birokrasi di India bukan sekadar sistem, ia lebih menyerupai satu tradisi. Dan perbezaan ketara di negara ini sama sekali tidak tersembunyi. Ia sangat kuat, sehingga sangat menonjol di mata. Ketika Anda berjalan di jalan raya besar yang dipenuhi dengan bangunan tinggi, pencakar langit pusat, beli belah moden, dan kereta mewah yang dipandu oleh pemandu pribadi, hanya dengan melintas sebatang jalan sahaja Anda akan melihat kanak-kanak berkaki ayam mengemis duit shilling untuk makan.
Seolah-olah kekayaan dan kemiskinan telah berjanji untuk tinggal di kawasan perumahan yang sama, hidup berdampingan hanya dipisahkan oleh satu tembok. Kontras ini sangat nyata sehingga ia boleh membuatkan orang yang melihatnya berasa tidak selesa. Sebuah negara yang bangga menjadi kuasa teknologi yang mampu melancarkan satelit ke angkasa lepas dan memiliki syarikat-syarikat global. Namun, masih ramai yang terpaksa bertahan dari hari ke hari dengan tinggal di rumah-rumah sementara tanpa akses kepada air bersih. Di sini perbezaan tersebut bukanlah sekadar latar belakang yang ringkas, tetapi ia merupakan identiti bandar itu sendiri. Apa yang lebih ironik ialah ketika sesetengah pihak hidup dalam keselesaan dan kemewahan, satu-satunya harta yang tinggal buat orang lain hanyalah harapan. Harapan agar seseorang akan memandang mereka dan menghulurkan beberapa keping shilling. Dalam arti kata ini, India ibarat cermin yang memantulkan percanggahannya sendiri. Ini karena ia adalah tempat di mana kekayaan yang melampau dan kemiskinan yang mutlak wujud secara berdampingan tanpa sebarang selindung. Dan apabila bercakap tentang ketidakselesaan, kita tidak boleh mengetepikan realiti yang terpaksa dihadapi oleh ramai wanita di India. Haba panas lembu dan jalanan yang kelam kabut sememangnya tidak selesa, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih berat, yaitu pandangan mata. Pandangan mata yang lama dan tajam tanpa berselindung. Kadangkala kata-kata kasar, kadang-kadang ejekan dari kumpulan lelaki. Malah kadang-kadang ada sentuhan tidak sengaja di dalam kesesakan orang ramai. Bagi kebanyakan wanita, berjalan sendirian di jalan raya terasa seperti satu ujian pada setiap saat. Perasaan sedang diperhatikan oleh seseorang amat jarang hilang. Dan jika Anda seorang wanita warga asing, pandangan itu akan berlipat kali ganda. Tidak kira sama ada cara pemakaian Anda sopan atau moden. Hakikat bahwa Anda adalah seorang wanita yang bersendirian sudah cukup untuk menarik perhatian yang tidak diingini. Ironinya memang sangat besar. Sebuah negara yang menyembah dewi dan memuja wanita di dalam kuil dan ritual kerohanian. Namun dalam kehidupan seharian, terlalu ramai wanita terpaksa berhadapan dengan realiti, di mana mereka kurang dihormati berbanding dewi-dewi di dalam kuil tersebut. Bunyi bising pencemaran dan kesesakan, lalu lintas sudah cukup memenatkan, namun iklim India sekali lagi mengingatkan kita pada akhirnya. Hakikat bahwa keselesaan di sini bukanlah satu hak, tetapi satu keistimewaan. Haba panas musim panas di India yang menyesakkan nafas memberikan Anda rasa seolah-olah memasuki sebuah sauna yang tidak pernah ditutup pintunya. Tambahan pula, kelembapan yang tinggi membuatkan Anda basah lencun dengan peluh seawal jam 8 pagi. Tidak kira Anda berjalan menaiki teksi atau sekadar berdiri diam, akhirnya pakaian akan melekat pada kulit, menjadi kulit kedua yang tidak diingini. Dan bukan itu sahaja, kepanasan ini sentiasa disertai oleh tentera nyamuk yang seolah-olah dilahirkan semata-mata untuk merosakkan percutian Anda. Tidak kira apa jenis ubat penghalau nyamuk yang digunakan krim, apa yang disapu atau penyebat elektrik yang Anda hayun nyamuk-nyamuk ini akhirnya akan mencari jalan untuk menggigit Anda. Seolah-olah kepanasan sahaja tidak mencukupi. India kelihatan ingin meninggalkan cendera mata berupa kesan gigitan yang gatal. Walaupun ia sudah cukup menyeksakan, sejumlah besar serangga ini pula membawa penyakit seperti demam, denggi, malaria, dan cikungunya. Bolehkah kita memanggilnya sebagai hidangan penuh full course menu yang sempurna menanti setiap pelancong? Dan perkara ini membawa kepada saat yang paling lucu dan mungkin paling terdesak semasa perjalanan, yaitu kisah tentang tandas. Ini kerana kepanasan kelembapan, serta makanan jalanan yang lazat tahap berbahaya, akhirnya akan membuatkan Anda berlari pecut ke tandas. Masalahnya adalah untuk mencari tandas tersebut. Di kebanyakan tempat, tandas awam itu sendiri adalah satu ruang yang menguji keberanian Anda. Tahap kebersihannya sangat meragukan, ruangnya sempit dan hampir sentiasa tidak mempunyai tisu tandas. Jika bernasib baik, Anda mungkin menemui hosepipe berkarat atau sebuah baldi berisi air yang seolah-olah hanya akan memburukkan lagi keadaan.
Disebabkan itulah pelancong veteran di India akan melaungkannya sebulat suara. Anda wajib membawa kit kecemasan kemana sahaja, termasuklah tisu tandas dan pensanitasi tangan. Ini bukanlah satu kemewahan, tetapi kelangsungan hidup. Dan mungkin kedengaran keterlaluan, tetapi walaupun terdapat air, ia sangat jarang selamat untuk digunakan. Air paip seringkali menyembunyikan kuman yang tidak kelihatan yang pastinya menjamin penginapan lanjutan Anda di dalam tandas, satu hal yang tidak diingini. Justru pilihan terbaik adalah mendidihkan air menggunakan penapis atau pada akhirnya hanya membeli air botol. Peraturannya di sini adalah mudah. Lebih baik mempercayai botol air minuman yang ditutup rapat berbanding air paip di hotel. Situasinya juga tidak menjadi lebih baik di kawasan luar bandar. Memandu di jalan-jalan tersebut adalah hampir setaraf dengan sukan ekstrim. Kerana Anda tidak dapat menjangka apa yang akan muncul di selekoh seterusnya, sama ada seekor lembu yang melintasi jalan seolah-olah itu adalah halaman rumahnya, seekor kambing yang berdiri megah di tengah jalan, ataupun seekor anjing yang sedang tidur nyenyak di atas jalan tar. Apa yang lebih mengejutkan ialah tiada sesiapa pun yang terkejut dengan situasi ini. Kerana di India, haiwan juga mempunyai hak untuk sama-sama menikmati lalu lintas. Tambahan pula, bukan sekadar haiwan yang berada di jalanan. Lori-lori sarat dengan muatan sehingga ke bumbung, manakala motosikal pula dinaiki oleh seluruh ahli keluarga. Ya betul, bapa, ibu, anak-anak, malah anjing juga turut serta. Bas pula kelihatan seperti tin sardin yang bergerak. Jika Anda berjaya sampai ke destinasi dengan selamat dan mental Anda tidak hancur, Anda sememangnya seorang wira. Kesimpulannya, apa yang Anda alami di India adalah satu badai yang membadai kelima-lima panca indera. Bunyi hon yang berterusan, kabel elektrik yang bergantungan seperti hiasan sementara habuk yang berterbangan di udara. Orang yang datang meminta bersuah foto, seolah-olah Anda seorang bintang Bollywood. Dan malah pemandangan di mana Anda terpaksa tawar-menawar untuk sebotol air. Perkara yang menarik ialah di sebalik semua kekacauan ini, kehidupan berlalu secara semula. Jadi, justeru, Anda akan mula menyoal diri sendiri. Bolehkah saya menyesuaikan diri dengan irama ini? Atau adakah saya akan berasa mahu melarikan diri selepas hanya 3 hari? Kesimpulannya, India adalah sebuah negara yang sama sekali tidak boleh diabaikan. Ia sungguh mempesonakan namun mengelirukan dan bersifat rohani di samping memendam percanggahan yang mendalam. Walaupun ia memiliki salah satu sejarah yang tertua di dunia, ia masih terus bergelut dengan masalah-masalah asas seperti soal kebersihan dan prosedur pentadbiran yang tiada berkesudahan. Ini adalah tempat di mana sebuah kuil berusia ribuan tahun boleh terbina teguh di sebelah timbunan sampah. Dan di mana seorang jurutera perisian yang berjaya boleh bertengkar selama 5 minit semata-mata kerana harga sebiji mangga. Melancong ke India bukan sekadar melawat sebuah negara, tetapi ia adalah pengalaman berhadapan dengan kejutan budaya yang akan menggoncang setiap deria dan menguji kesabaran Anda. Anda mungkin akan jatuh cinta dengannya atau mungkin akan membencinya, tetapi satu perkara yang pasti, ia sama sekali tidak akan membiarkan Anda bersikap acuh tak acuh. Mengapakah India begitu sukar untuk difahami? Sebabnya mudah sahaja. India bukanlah sebuah negara untuk difahami, tetapi ia adalah sebuah negara yang perlu diharungi. Mungkin itulah keajaiban sebenar negara ini. Sebuah ketertiban yang kelam kabut, tetapi entah bagaimana tetap berjalan dengan cara yang pelik, ia adalah tempat di mana warna bau dan bunyi saling berjalin untuk menenggelamkan diri Anda. Tetapi pada masa yang sama, terus menarik Anda masuk ke dalamnya. Pada akhirnya, India ibarat seorang rakan yang rumit, yang jarang menepati janji, tetapi sentiasa mempunyai cerita-cerita baharu untuk dikongsikan. Seorang rakan yang mengelirukan, melebih-lebih dan memenatkan, namun sama sekali tidak akan dilupakan. Oleh itu, jika satu hari nanti Anda merancang untuk melakukan pengembaraan ke negara Asia Selatan yang gergasi ini, persiapkanlah mental Anda sekuat-kuatnya. Jangan sesekali mengharapkan keselesaan atau ketenangan.
India bukanlah tempat untuk mereka yang berhati sensitif. Ia adalah tempat untuk mereka yang mempunyai keberanian perut sekuat keluli dan yang paling penting bagi mereka yang mempunyai sifat humor untuk ketawa di tengah-tengah kekacauan. Kami di saluran Wajah Dunia berharap Anda menikmati video pada hari ini. Jika ya, sila tekan butang like. Dan jangan lupa untuk melanggan saluran Wajah Dunia agar Anda tidak terlepas video-video yang menarik pada masa akan datang. Sokongan Anda amat bermakna dan menjadi pembakar semangat kami untuk terus menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti. Pastikan Anda menonton video seterusnya yang tertera di skrin sekarang. Kami pasti Anda akan menyukainya. Tinggalkan komen di bawah mengenai negara mana yang Anda mahu kami terokai seterusnya. Terima kasih yang tidak terhingga kerana menonton Wajah Dunia. Kita jumpa lagi di video akan datang.